Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk bearing. Okay, baiklah, bila disebut sahaja bearing, terlintas di kepala kita nama-nama seperti kompas, arah-arah mata angin utama, contohnya utara, selatan, timur, barat dan sebagainya. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu apa dia bearing. Apa itu bearing? Bearing merupakan arah suatu tempat dari satu tempat lain yang kita ukur dalam unit darjah. Wajib diukur dari arah utara. Wajib diukur dari arah utara. Sudut mesti diputar ikut pusingan jam. Baca sudut mesti dari ikut pusingan jam dari arah utara. Tulis sudut bearing dengan 3 digit. Jika sudut tersebut 70 darjah, maka kita kena tulis 070 darjah. Alat yang digunakan untuk menentukan arah ni ialah kompas. Ni contoh, ni arah utara, anak panah tu menunjukkan arah utara. Sudut kita putar ikut arah jam. Seterusnya, bila kita tengok slide yang kedua. Pada slide ini, ada seorang pelajar membelakangi kita. Sebab apa? Sebab cikgu tak nak kamu keliru dengan penggunaan tangan sebagai arah mata angin. Sebab bila dia membelakangkan kita, maka tangan kanan dia sama dengan tangan kanan kita, sama arah. Jadi, jika dia mengangkat tangannya ke atas, ini menunjukkan arah utara, mewakili arah utara. Sekiranya dia meluruskan tangannya ke bawah, mewakili arah selatan. Sekiranya pelajar ini mendepakan tangannya ke kanan, menunjukkan arah timur. Dan jika dia mendepakan tangan ke kiri, mewakili arah barat. Jadi untuk mengingat arah, kita boleh guna tangan kita. Tangan kanan timur, tangan kiri barat. Tunjuk ke atas utara, ulurkan ke bawah, luruskan ke bawah selatan. Ini arah utara, timur ke kanan, selatan, barat, balik utara semula. Antara utara dengan timur ada satu garis pembahagi 2 sama sudut 90 darjah. Pembahagi 2 sama sudut 90 darjah. Garisan ni, ini adalah arah. Belah atas ni arah timur, ke bawah dia ni belah barat daya. Dua-dua ni sudut 45 darjah. 45 darjah, ini 45 darjah. Maka timur laut 45 darjah. Kita tulis 045. 45 darjah lagi timur, 45 darjah lagi tenggara. Maka tenggara ni 135 darjah dan seterusnya. Cara baca dia, cara baca utara kita baca ikut arah jam. Utara 000 darjah. Ditulis dalam 3 digit. Baca ikut putaran arah jam. Putaran arah jam sukuan pertama 90 darjah, tunjuk arah timur, separuh daripada dia tu pembahagi 2 sama sudut 90 darjah, 45 darjah itu ialah timur laut. Putar ikut arah jam, selatan, bahagi 2 sudut 90 darjah antara timur dengan selatan, tenggara. Sudut tenggara 135 darjah. Seterusnya ke barat sama juga dan balik ke utara. Jadi utara, timur 90 darjah, timur selatan 90 darjah, selatan barat 90 darjah, barat ke utara semula 90 darjah. Jadi kena tahulah 8 arah kompas utama iaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Seterusnya kita tengok cara nak melukis dan melabel bearing. Tengok yang pertama. Contoh yang pertama, bearing P dari Q. P dari Q. Dari Q maksud dia dari Q ke P. Q ni sudut. Di mana sudut berada. P ni ialah titik garisan tersebut. Tengok contoh yang pertama. Mesti ukur ikut arah jam dari utara. Ini 55 darjah. Maka bearing P dari Q ialah 055 darjah. Ingat tulis 3 digit. Tengok contoh yang kedua, bearing B dari A.
B dari A. Arah utara ditunjukkan ke atas, diberi sudut UAB ialah 30 darjah. Maka bearing B dari A, baca ikut utara, putar ikut pusingan jam sampai sini. Jadi bearing B dari A ialah satu pusingan lengkap 360 darjah, tertolak 30 darjah. Maka B dari A 330 darjah. Bearing B dari A 330 darjah. Tengok contoh yang ketiga, arah utara ke bawah. Jadi arah utara ni tidak semestinya sentiasa ditunjuk ke atas. Tengok soalan ni, sudut yang diberi, sudut USR, sudut utara SR ialah 25 darjah. Kita nak cari bearing R dari S. Dari S ini bermakna sudut kita ada di sini. Cara baca sudut wajib dari utara, pusing ikut putaran arah jam sampailah ke garisan di mana di hujung garisan tersebut ada titik R. Ikut putaran arah jam, satu putaran lengkap 360 darjah, tolak 25 darjah, maka bearing R dari S ialah 335. Cara nak membina sudut bearing dengan tepat. Selalunya kita lakar sahaja. Kalau kita nak bina dengan tepat, kita guna pembaris dan protractor. Seterusnya, cara melukis bearing dari satu titik ke satu titik yang lain. Katakan kita nak membina bearing B dari A ialah 60 darjah. B dari A ialah 60 darjah. Langkah pertama, kita buat titik A. Label lah A. Yang kedua, pada titik tersebut kita bina satu garis lurus yang menunjukkan arah utara. Titik A itu mesti diletakkan pada garis lurus yang kita tunjukkan ke utara tu. Kemudian kita guna protractor. Letak protractor atas garis lurus tadi. Kemudian kita baca sudut. Kita nak 60 darjah dari utara. Ini utara 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kita pun bina satu garis lurus. Jadi sudut di sini ialah 60 darjah. Lukis mula. Inilah dia bearing B dari A 60 darjah. Kita tulis 060, 3 digit. Contoh yang kedua, kita nak bina bearing B dari A. B dari A ialah 250 darjah. Macam mana nak bina B dari A 250 darjah? Kita buat satu titik A, kemudian lukiskan satu garis lurus pada titik A. Garis lurus tu menunjukkan arah utara. Belah atas dia menunjukkan arah utara. Kemudian kita letak protractor. Kita kena cari di mana sudut 250 darjah. Letakkan garis tadi yang ni, arah utara tu pada protractor. Kemudian kita kira. Kita cari Ni satu garis lurus 180. Untuk dapatkan 250, kita perlu lagi 70 darjah. Jadi 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250. Maka di sinilah sudut 250 darjah. Kita buat satu garisan. Di hujung garisan ni kita letakkan huruf T. Tulis huruf T. Kita salin semula. Itu dia 180 tambah 70 darjah lagi untuk dapatkan 250 darjah. Kita salin semula. Inilah dia bearing B dari A 250 darjah. Ingat, lukis bearing, sudut dia tu hendaklah dikira dari utara, putar ikut arah jam. Tengok penyelesaian masalah. Terusnya kita pergi kepada penyelesaian masalah. Diberi A berada ke utara B. Itu situasi yang diberi ialah diberi A berada ke utara B. Soalan pertama, nyatakan bearing B dari A. Langkah pertama, mula-mula kita kena letakkan di mana utara berada. Utara berada di belah A, atas A. Itu garis anak panah. Garis lurus yang menunjukkan arah
utara. Kita bina situ. Sebelum tu ni segitiga, kita guna konsep segitiga, satu garis lurus, jumlah sudut dia ialah 180. Kita boleh lengkapkan sudut dia. Soalan kita nak bearing B dari A. Dari A ni kan A, maknanya sudut kita ada mesti diputar dekat A menuju ke mana? Menuju ke hujung di mana B terletak. B terletak hujung ni, maka garisan dia ni jugalah satu garis lurus. Bila satu garis lurus, maka sudut dia ialah 180 darjah. Kita tengok penyelesaian yang kedua. Bagi soalan yang kedua, bearing B dari C. B dari C sama juga langkah dia. Kita lengkapkan dulu sudut. Sudut dalam segitiga, jumlah satu segitiga, jumlah sudut dia ialah 180. Okay, di situ 40 darjah. Lepas tu kita buat anak panah. Okay, garis lurus dengan anak panah utara, menunjukkan utara ikut situasi yang diberi. Buat selari pada setiap titik. Okay, ini kita buat juga dekat titik C sebab kita nak cari bearing B dari C. Dari C ke B. Putar di mana? Putar di arah utara. Dari utara, putar dekat C, pergi ke garisan di mana B terletak. Ni B terletak di hujung garisan ini. Jadi sampai sini lah. 40 ni ialah kita guna konsep garis selari. Sudut selang-seli adalah sama. Jadi sini 40, sini pun 40. Kita boleh cari sudut sini. Cari sudut di sini, kita boleh guna konsep satu garis lurus 180. 180 tolak 55 tolak 40 dapat sudut UCA. Soalan kita di situ, untuk cari jawapan ni, satu garis lurus 180 tambah 40, maka bearing B dari C ialah 202. Dalam tajuk bearing ni, kita kaitkan dengan konsep garis lari. Sudut sepadan adalah sama, sudut selang-seli adalah sama. Jumlah sudut pedalaman yang bertentangan ialah 180. Satu segitiga, jumlah sudut dia 180. Lepas tu kena ingatlah konsep-konsep bagi segitiga sama kaki. Seterusnya tengok contoh yang kedua. Untuk soalan ni, contoh ini, kita diberi gambar rajah. Gambar rajah kita sudah diletakkan arah utara dia. Sudah dinyatakan arah utara dia. Tengok soalan yang pertama. So, kita nyatakan bearing G dari F. G dari F, kita lukis dulu. Sama macam tadi, kita buat semula. Ni dia garis utara dia. Jadi, soalan kita nak G dari F. Dekat F ni, G dari F. Di titik F ni, kita kena bina garis berarah utara macam ni, garis lurus berarah utara yang selari di titik E ni di sini. Okay, sebab apa? Sebab tadi kan saya kata kita kena kaitkan dia dengan konsep garis selari. Jadi di mana sudut nak dicari? Dari F ke G ni, dari F, garisan G ni ada di hujung garisan ni G. Maka dari utara kita putar ikut arah jam ke garisan ini. Lengkapkan dulu segitiga ni, segitiga sama kaki 70 darjah, maka di sini 70 darjah dan sudut di sini EFG ialah 40 darjah. Kita nak cari 120 darjah ni didapati daripada jumlah sudut pedalaman ialah 180. Kita nak cari ialah di sini 120 tambah 40 160, satu garis lurus 180. Maka sudut antara ini ialah 20 darjah. Jadi bearing G dari F yang biru. Ini G dari F. Tahu berapa? Satu garis lurus 180 tambah 20 jadi 200 darjah. Maka bearing G dari F ialah 200 darjah. Kita tengok penyelesaian yang kedua. Sama juga, mula-mula kita bina garis. Sudut-sudut ni kita boleh lengkapkan dulu. Segitiga sama kaki 70 darjah, 40 darjah. Kita bina garisan berarah utara ikut rajah yang diberi. Soalan kita E dari G. E
E dari G, maka dekat G ni pun kita kena bina garis berarah utara ini. Selari, ingat ya, kena selari. Okey, di sini. E dari G ke E. Ni dari G, ikut arah utara, putar ikut pusingan arah jam, putaran arah jam, sampailah ke garisan di mana E terletak. Itu sudut yang kita nak cari. Kita nak guna apa sini? Ada konsep garis tali yang kita boleh guna di sini. Sudut bertentangan, jumlah sudut bertentangan adalah 180 bertentangan. Jumlah sudut kedalaman yang bertentangan 180 darjah, ataupun nak guna sudut selang-seli. Sudut selang-seli adalah sama 70 darjah, tapi sini bukan 70 darjah, ini 70 darjah semua sekali. Ataupun lebih mudah kita guna sudut ni. Okey, kita cari di sini. Ni selang-seli kot ni. Sudut selang-seli ke bawah. 70 tambah 60, 130. UEG 130. Maka EG ke bawah ke selatan ni ialah 130 darjah juga. Sudut selang-seli. Maka sudut bearing E dari G ialah satu garis dulu 180 darjah tambah 130 darjah, maka dapatlah bearing G dari A, bearing E dari G 300 kilo. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya bolehlah kita cuba jawab soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas yang melibatkan bearing. Baiklah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.